Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi pada hari ini. Okey, dengan perbincangan kita yang terbaru iaitu bab 10. Okey. So bab 10 ni tentang index number. Okey. Untuk hari ini kita hanya nak selesaikan untuk 10.1 saja iaitu index number, sebab untuk bab ni pengetahuan semua kita ada 10.1 dan juga 10.2. Okey, kita ada index number dan juga composite index. Okey. So tetapi untuk hari ini kita hanya nak lengkapkan index number sahaja. Okey. So apakah itu index number? Okey, so index number ni dia adalah satu ukuran, okey, untuk dia nak menunjukkan suatu perubahan, okey, pada kuantiti pada suatu masa tertentu, okey. Dengan kita membandingkan kepada masa yang asas. Okey, so apakah itu masa asas, apakah itu masa terkini? Okey, so kita akan explore selepas ini. Alright. So basically index number ni kita nak tahu apakah perubahan, okey, change. Alright. So first of all, okey, kita lihat pada formula yang ada dekat kertas ini. Okey, so formula yang kita gunakan adalah I. Okay, I ni dia represent, okay, dia represent index number. Okay, dan juga dia juga boleh kita represent sebagai index, price index. Okay, so ada dua. So I adalah index number ataupun kita boleh interpret dia sebagai price index. Okay, so manakala untuk Q1 ataupun Q0, so Q1 ni okay, kita lebih prefer dia kepada current, so semasa, yang this one pula kita sebagai base. Okay, dan juga kita ada darab dengan 100. Okey. So sebagai contohlah, okey, kita buat satu contoh. Sebagai contoh, saya nak kira index number bagi tahun 2007 based on the year 2006. Okey. So macam mana saya nak kira I 2007, okay, based on 2006. Okay, so apa yang saya lakukan adalah Q1. Okay, Q1 maksudnya saya buat Q kuantiti untuk 2007 per dengan kuantiti untuk 2006 dan saya darab dengan 100. Okay, ataupun okey, kita boleh juga menggunakan price iaitu I, contoh I 2007. So saya nak index number pada price index untuk 2007, okey, based on 2006. okey, so therefore price index saya boleh jadi okey, price pada 2007 bahagi dengan price pada 2006. Okay, so and then darab dengan 100. Okay, so base year kita mesti berada di bawah. Okay, base year mesti berada di bawah dan tahun semasa, okay, mesti berada pada di atas. Okay, and then formula ni mesti kena darab dengan 100. Okay, dan okay, kita kena tahu juga, okay, sebagai contoh, jika I saya, okay, jika I saya ialah 140, okay,
So kalau I saya adalah 140, apa yang dimaksudkan dengan index number 140? Apa yang dimaksudkan dengan index number 140? Okey, 140 bermaksud, okey, kalau kita ada 140 untuk index number kita, so ianya bermaksud dia ada increase, okey, increase 40%. Okey, so increase 40% from the year yang kita nak uji itulah. So kalau kita ada I kita adalah contoh, okey, dia 90. Okey, kalau I kita 90, maksudnya kat sini dia decrease. Okey, sebanyak berapa? Sebanyak 10%. Okey, sebab apa? Sebab apa this one increase 40, yang this one pula decrease 10? Sebab asas dia, okey, base kita adalah wajib 100. Okey, so kalau dia lebih daripada 100, dia maksudnya increase. Okey, kalau dia kurang daripada 100, dia decrease. Okey. Okey, so ini secara asasnya. Okey, kita nak tahu apakah itu I, macam mana kita nak interpret. Kalau 140 maksudnya dia increase ataupun decrease, kalau 90 dia decrease ataupun increase. Okey, so ianya berpandukan kepada asalan dia adalah 100. So kalau dia lebih daripada 100, dia ada peningkatan peratus. Okey, kalau dia kurang daripada 100, okey, dia adalah dia decrease lah. Okey, dia decrease dalam bentuk peratusan. Okey. Okey. So mari kita pergi kepada example yang pertama. Okey, example yang pertama, a school canteen made a profit of 40,000 ringgit in the year 2006. Okay, so 2016 40,000 dan juga profit untuk 2018 adalah 58,000. Okay, so first kita nak keluarkan data. Okay, so kita nak keluarkan data. Yang pertama adalah profit. Okay, profit ataupun dia kat sini dia dalam bentuk, dia bukan quantity, dia adalah price. Okay, dia harga. So kita gunakan P. Okay, so P berapa? P 2016. Okay, P 2016 sama dengan 40,000. Dan juga P lagi satu adalah P apa? P 2018 sama dengan 58,000. Okay, 58,000. Dan soalannya adalah calculate the index number to show the change in profit for the school canteen in the year 2018 based on the year 2016. Okay, so base dia siapa? Base dia adalah 2016 dan dia punya current adalah 2018. Okay, so kita kena tahu, okay, 2018 ni adalah dia punya current, and then 2016 ni adalah base. Okay, so untuk kita calculate index number ni adalah I. Okay, so therefore I apa yang kita nak? Okay, calculate I apa? I, kita tengok kat sini current mesti duduk di atas, base di bawah. Okay, so yang current adalah 2018. Okay, dan juga based on 2016. Okay, sama dengan, okay, P 18. Okay, ikut 18 bahagi dengan
P16. Okey, dan kita kena formula memang kena darab dengan 100. Okey, formula darab dengan 100. So therefore kita hanya perlu substitutekan 58,000 bahagi dengan this one 2016 40,000 darab dengan 100. Okey, so tekan kalkulator, awak akan dapat nilainya adalah 145. So indeks kita untuk 2018 based on 2016 ialah 145. So apakah yang dimaksudkan? Hence interpret the index number obtained. Okay, so therefore kita tahu there is an increase. Okay, sebab apa increase? Sebab ianya lebih. Okay, 145 ni, okay, kalau kita tengok this one, okay, kalau dia lebih daripada 100 maksudnya increase, kalau dia kurang daripada 100 maksudnya decrease. Okay, so 145 there is an increase of apa? Ianya tentang profit. Okay, of profit of 45%. Okay, so kita hanya ambil lebih daripada berapa? So lebih daripada 45. Okay, peratus from the year 2016 to the year 2018. Okay, so itulah kita punya interpretation terhadap index number yang kita telah cari tadi. Okay, index number kita 145. Kenapa dia increase? Sebab dia lebih daripada 100. Okay, berapakah yang lebih daripada 100 tu? Okay, iaitu 45. 45% from the year 2016 to the year 2018. Okay, alright, so kita cuba soalan this one. Okay, sama juga macam tadi. First of all, kita kena tahu dia cerita pasal apa. The number of computers sold, okay, in a shop in the years 2011 and 2018 were 320 and 560 respectively. Okay, so dekat sini bukan price. Okay, dekat sini adalah quantity. So quantity untuk bilangan komputer yang telah dijual. Okey, pada tahun 2011 ialah kuantitinya adalah 320 dan 2018 iaitu 560 buah komputer. So kita ambil Q. Okey, Q apa? Q 2011. 2011 adalah 320 dan juga Q 18 adalah 560. Okay, and then calculate the sales index. Okay, kita nak sales index. So samalah, sales index ataupun index number, dia adalah perkara yang sama. Ianya adalah I. Okay, in the year 2018 based on the year 2011. So therefore kita kena tahu this one adalah current, this one adalah base. Okay, sebab apa kita nak kena tahu current dengan base? Sebab kita nak gunakan formula. Okay, current mesti di atas, base mesti di bawah. Okay, so therefore I, so I apa? I 2018 2011 sama dengan 18 dulu. Okay, baru 11. Okay, sebab 18 adalah current, 11 adalah base, darab dengan 100. Okay, mengikut formula. Dan Q18 adalah 560, Q11 adalah 320, darab dengan 100. So kita akan dapat jawapannya adalah
175. Okey. So 175 ni adalah indeks, sales index. Okey, sales index untuk 2018 based on the year 2011. Okey, so therefore there is an increase. Okay, so increase lagi. Sebab apa dia increase? Sebab dia lebih daripada 100. Okay, I kita ni okay, lebih daripada 100. So of sales of 75% from the year 2011 to the year 2018. Okay. Okay, so itulah dia cara menggunakan formula tersebut. Okay, so ingat balik. So I tadi adalah untuk index number ataupun price index. And then Q ni boleh tukar. Okay, sama ada kalau Q dia kalau soalan mengenai quantity, P kita gunakan untuk price. Okay, so dekat atas mesti current, dekat bawah mesti base. Okay, darab dengan 100. Okay, dan kita kena ingat tadi, kalau indeks number kita lebih daripada 100, maksudnya dia ada peningkatan dalam peratusan. Okay, kalau indeks number kita kurang daripada 100, maksudnya dia ada penurunan. Okay. Next, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, example 2. A survey has been made on the number of road accidents. The number of road accidents in the year 2010 was 13,260, given the accident index in the year 2010 based on the year 2008 is 130. Calculate the number of road accidents in the year 2008. Okay, so ianya tentang survey yang dibuat pada bilangan kemalangan, okay, jalan raya. Okay, so pada 2010 dan juga, so ini dia bagi kita apa, Q ke P. Okay, dia bagi kita Q. Okay, so Q ni Q berapa? Q10, betul tak? So Q10 adalah 13260. And then given index, accident index. Okay, accident index. Accident index ni maksudnya apa? Ianya adalah I. So I current 2010 and then base adalah 2008. Okay, so I dia berikan I 10 dan juga 08 adalah 130. Okay, I. And then calculate the number of road accident in the year 2008. Okay, so maksudnya this one dia nak apa? Okay, this one adalah Q lah. Okay, dia nak Q 2008. Okay, so Q 2008. Okay, kita tak tahu. So kita masukkan dalam formula. Okay, ini adalah data yang diberikan. Okay, formula kita adalah I 10 8. So 10 kena berada dekat atas, 8 mesti di bawah, darab dengan 100. Okay, so I 10 8 dah diberikan 130. Q10 pun dah diberikan 13,260. Q08 yang kita nak cari. Okay, so kita masukkan sahaja yang pertama, yang kedua.
Okey, yang ketiga, okey, darab dengan 100. Okey, macam mana nak dapatkan Q08? Okey. So kita naikkan this one, okey, ke sebelah kiri. Okey, 130 bahagi dengan 100 sama dengan 13260 Q08. Okey. So darab pindah sebelah jadi bahagi. Okey. And then kita tekan jangan tekan kalkulator dulu. Okey, saya nak naikkan Q08 ni ke atas. Q08 13260. So kalau sebelah kiri dah terbalikkan, sebelah kanan pun kita terbalikkan. Okey. So untuk memudahkan kita, lepas tu this one ke sebelah kiri. Okey, sebab apa Q08 ni nak kena berada di atas? Sebab itu yang kita nak cari. Okey. So Q08 adalah 100 130. So this one bahagi pindah sebelah jadi darab 13260. Okay, so tekan kalkulator, you guys akan dapat 100 bagi 130 darab dengan 13260. Okay, so you guys akan dapat 10,200. Okay, so bilangan kemalangan jalan raya pada 2008 adalah sebanyak 10,200 kes. Okay. Alright. So next kita pergi pada soalan B. The price of motorcycle in the year 2016 was 6,750 ringgit. Given the price index of the motorcycle in the year 2016 based on the year 2014 is 125, calculate the price of the motorcycle in the year 2014. So ini pun macam biasalah, kita keluarkan satu persatu. So ini adalah Q. Ini adalah P sebab dia ada harga. So P16 adalah 6750. Lepas tu kita ada price index. So price index ni adalah I. Okay, 2016 adalah current dan 2014 adalah based. Okay, so I dia adalah 125. So I 1614 adalah 125. Okay, dan apa yang kita nak calculate kat sini adalah price pada, okay, kita nak calculate price pada 2014. So P14 adalah berapa? Okay, so itu adalah info yang kita perlu tahu, okay, di dalam soalan ini. Okay, so yang pertama, keluarkan dulu formula untuk I. So I 1614 adalah P16 P14 darab dengan 100. Okay, so I 1614 adalah 125, P16 adalah 6750 dan P14 kita nak cari. Okay, so macam biasa, yang pertama apa yang saya buat adalah pindahkan di sebelah sana. Okey, so dia akan jadi bahagi 125 bagi 100 sama dengan 6750 P14. Okey, lepas tu apa yang saya buat adalah saya terbalikkan dia, P14 duduk atas, so 6750. So sebelah kiri dah terbalik. Okey, saya terbalikkan, and then sebelah kanan pun kena terbalik samalah. Okey, sebab kita nak memudahkan kita untuk mencari P14 biar dia berada di atas. Okey, lepas tu kita
pindahkan di sebelah kanan. So P14 adalah 100/125 darab, sebab ni bahagi pindah sebelah jadi darab. Okey, so P14 adalah RM5,400. So price of the motorcycle in the year 2014 is 5,400. Okay. Seterusnya kita pergi kepada example yang ketiga. Okey, untuk example yang ketiga, kita baca dulu soalan ini. The index number that show the change in the number of primary student who wore spectacles. So ini tentang student yang pakai cermin mata in the year 2014 based on the year 2010 and 2012 were 161 and 140. Okey, kat sini dia bercerita tentang apa? Index number. Okay, so this one adalah index number. Okay, iaitu I. Okay, 161 dengan 140 ni bukan price, bukan quantity, dia adalah index number. Okay, so lepas tu dia kata 2014, 2010 dan juga 2014, 2012. Okay, so yang pertama kita keluarkan dulu I yang pertama adalah 2014, 2010. Okey, iaitu ni yang pertama 161 dan juga I masih lagi 2014 tetapi base-nya adalah 2012, iaitu yang untuk yang kedua 140. Okey. Dan kita baca pula soalan find the index number. Okey, so kita nak index number, iaitu apa yang kita mahukan adalah masih lagi I, tetapi I apa? Okey, base current 2012, base 2010. Okey, so apa yang kita mahukan adalah I 12 base 10. Okey, so kalau kita nak dapatkan I 2012 2010, okey, kita mesti kena ada formulanya. Apakah formula tersebut? Okey, formulanya mesti tak kita nak gunakan Q, kita guna Q lah. Okey, sebab dia bukan tak ada harga kat sini. So Q iaitu atas adalah 12, bawah adalah 10 darab dengan 100. Okey, so untuk Q12 dengan 10, okey, kalau awak perasan sebenarnya kita boleh caranya adalah kita asingkan sebegini. Okey, apa yang di dalam kurungan, okey, Q12 dengan Q10 ni kita asingkan, dan juga apa yang perlu kita letak nilai, okey, dekat sini adalah based on data. Okey, kalau 12 dengan 10 kita dah ada, memang kita nak cari. Okey, so yang extra-nya adalah kat sini 14. Okey, sebab dua-dua ni ada 14. So therefore apa yang kita nak letak kat sini adalah Q14. Okey, sebab in the end nanti kalau kita cancel, kita akan dapat lagi, kita masih dapat kita punya dekat sini goal kita. Okey, so therefore apa yang perlu kita cari adalah Q12-14 dan juga Q14-10. Mana nak dapatkan dua benda ni, satu dua ni, daripada info yang diberikan. Okey, so info yang diberikan adalah
I 1410. Okey, so maksudnya kat sini adalah Q lah. Q14, Q10. Okey, darab dengan 100 sama dengan 161. This one pun sama. So ini adalah Q14, Q12. Okey, darab dengan 100 sama dengan 140. Okey. So therefore macam mana, sebab kita nak Q12 dengan Q14, Q14 dengan Q10. Okey. So kita pindahkan darab 100 sebab kita nak dia sebagai subjek. Kita nak dia sebagai subjek. So Q14, Q10. So pindahkan this one. Dia akan jadi bahagi 161 bagi 100. So therefore kat sini kita nampak dia dah jadi sebagai subjek. Okay. So this one pun samalah. Okay, so Q14, Q12. Okay, pindah 11 sebab kita nak ni sebagai subjek. So 140 bagi dengan 100. Okay, pindah 11 jadi bahagi. Okay, okay, so dua-dua dah sebagai subjek. Cumanya kalau perasan, okay, nombor 2 tak ada masalah. Okay, nombor 2 tak ada masalah this one untuk kita masukkan sebab dia 14 10, ni pun 14 10. Kita ada masalah pada nombor 1. Okay, sebab 12 dengan 14 ni, okay, 12 untuk goal kita, 12 kena berada di atas. Okay, nampak tak? 12 berada di atas, 10 kena berada di bawah. Okay, so bila 12 nak berada di atas, 14 berada di bawah, so kita pandang dekat sini. Okay, kita kena terbalikkan dia lah. Okay, so terbalikkan saja. So sebelah kiri kita terbalikkan Q12, Q14. So sebelah kanan pun terbalik lah. So dia akan jadi 100, 140. Okay, so barulah kita boleh nampak sama kat sini. Okay, baru boleh substitute. So kita substitutekan dia 100 dengan 140 untuk yang pertama, darab dengan untuk yang kedua iaitu 161 plus 100. Okey, ini adalah formula, so kita masih kena tulis darab dengan 100. Okey, therefore baru kita boleh tekan kalkulator dan jawapan kita adalah 115. Okey, 115 adalah untuk I12 dan juga 10. Okey, ini mengikut apa yang diminta iaitu index number. Okey, current 12 base 2010. Okey, current 12 base 2010. Okey, alright. So apa kata kita buat soalan yang sama juga, okey, tetapi dalam cerita yang lain. Okey, the price indices of a car in the year 2019 based on the year 2010 and 2015 were 150 and 125 respectively. Find the price index of the year in the year of the car in the year 2015 based on the year 2010. Okey, macam biasa kita keluarkan dulu info yang pertama. Okey, price indices maksudnya dia adalah I. Okey, untuk 150 dan 125. Okey, I 2019-2010 adalah 150. I 2019-2015 adalah 125. Okay, so kita keluarkan I 1910 adalah 150 dan juga I untuk 1915, okay, base dia 15 adalah 125. Okay,
Dan kita punya goal, okay, apakah kita punya goal? Find the price index. Okay, price index adalah I, iaitu current, dan juga this one base. Okay, this one adalah goal kita. So goal kita adalah untuk mencari I 2015, 2010, okay, berapa? Okay, so bagaimana kita nak dapatkan? Okay, macam tadi, I 15, 10 adalah bermaksud, okay, sebab this one adalah pasal price, so kita gunakan P. So P15, P10, okay, atas dan juga bawah darab dengan 100. Okay, cumanya this one kita nak kena ubah, okay, sebab kita nak menggunakan 19, okay, bukan sekat 15 dengan 10, kita nak gunakan sekali dengan 19. So yang di dalam kurungan ni, okay, P15, okay, kita asingkan, okay, atas dan juga bawah, atas dan juga bawah. Okay, so this one kita nak letak apa? Okay, this one kita nak letak apa? Kita nak letak yang lebihan dia tadi lah, iaitu 19. Okay, so P19, P19. Okay, supaya bila kita boleh cancel, kita tetap dapat kita punya goal. Okay, so kita nak dapatkan P15, P19 dengan P19, P10 daripada data di atas. Okay, so untuk 1910 maksudnya P19, P10 darab dengan 100 sama dengan 150. This one pun sama, P19 ikut P15 darab dengan 100 ialah 125. Okay, dan kita pindahkan sebelah kanan, okay. So P19, P10 adalah 150 bahagi dengan 100, dan juga P19, P15 sama dengan 125 bagi 100. Okay, so kalau kita tengok dekat sini tak ada masalah. Untuk yang this one tak ada masalah, cumanya kita ada masalah dekat sini. Okay, sebab kita nampak dekat sini apa yang kita mahukan kena diterbalikkan. So kita kena buat apa? Kita terbalikkan je lah. Okay, so yang this one masalahnya dekat sini. Okay, apa yang kita nak kena buat? So kita terbalikkan, iaitu P15 berada di atas, P19 berada di bawah. So therefore 100 dekat atas, 125 dekat bawah. Okay, barulah, okay, kita nampak dia sama. Okay, baru dah sama, baru boleh kita substitute. Okay, so mari kita substitute 100,125 darab dengan this one 150, 100 darab dengan 100. Okay, therefore jawapannya adalah 120. Yay, 120 adalah I15, 10. So I15, 10. Okay, so bertetap price index untuk 2015, 2010. Price index 2015, 2010, okay, iaitu 120. Okay, so last but not least, okay, for today is example 4. Alright, so setelah apa yang kita belajar hari ini, mari kita cuba untuk kita test diri kita, okay, pemahaman kita pada hari ini. So soalannya, the table shows the price of items P and Q in the years 2015 and 2017 and the price indices in the year 2017 based on the year 2015. Okay, so nampak tak, ini adalah price, okay, price dia, dan dekat sini adalah price index. Okay, so kita kena tahulah, so ini adalah P, okay, ini adalah I.
Okay, sebab apa ni P ni hanya price. Sebab this one kenapa I? Sebab ada price index. Okay, price index. Okay, so find the values of X and Y. Okay, so kita lihat dulu pada X. Okay, kalau kita nak lihat pada X, kita hanya lihat pada item P sahaja. Okay, kita lihat pada P saja untuk menyelesaikan X. Okay, so price index adalah 2017, 2015. Current okay adalah 2017, ini base 2015. Okay, so therefore kita tahu I 17.15 adalah 125. Okay, and then kita tahu price untuk 2015, price untuk 2015 adalah X, dan juga price untuk 2017 adalah 360. Okay, so kita hanya pakai ini sahaja untuk menyelesaikan X. Okay, so therefore I 17.15 adalah P, okay, atas 17, bawah 15, darab dengan 100. Okay, ini formula. So kita masukkan 125 P17 360, P15 adalah X darab dengan 100. Okay, so kita dapat macam mana? Pindahkan dulu. Okay, 125 bahagi dengan 100 adalah 360 per X. So kita terbalikkan, X duduk atas sebab nak cari apa yang nak cari mesti ke atas. So sebelah kanan dah terbalik, sebelah kiri pun kita terbalikkan lah. Okay, jangan lupa. So therefore X adalah, so this one, okay, pindahkan jadi darab. Okay, 100 per 125 darab dengan 360. Okay, so X adalah 288. Okay, so itu adalah nilai bagi X. Okay, so sekarang kita nak cari pula untuk Y. Okay, so kalau Y, kita hanya fokus kepada Q je lah, sebab Y ni berada pada item Q. Okay, so yang pertama kita tengok price index. Okay, I 140 iaitu 17.15. Okay, 17.15 adalah 140. Dan juga price untuk 2015, price untuk 2015 adalah 125, dan juga price untuk 2017 adalah Y. So kita hanya fokus kepada 3 info ini saja. Therefore kita masukkan dalam formula. So I 17.15 sama dengan P 17 P15 darab dengan 100. So 17.15 kita dah ada 140. P17 adalah Y, P15 adalah 125 darab dengan 100. Okay, so nak mencari Y, pindahkan dulu. So 140 bagi 100, Y per 125. So disebabkan Y dah memang berada di atas, so kita tak payah nak terbalikkan. Okay, apa yang dicari memang berada di atas, so kita pindahkan sahaja. So Y sama dengan 140 per 100. Ini bahagi, pindah sebelah jadi darab. Okay, so Y awak akan dapat 175. Okay, so therefore kita dah dapat lah. So nilai bagi X dan juga Y. Okay, perkara yang paling penting adalah tolong label. Okay, label siapakah P, siapakah I. Okay, lepas tu kena highlight. Okay, kalau P untuk P saja, Q untuk Q sahaja. Right? Dan
last but not least, okay, so this one, the table shows the price indices of two items A and B. Okay, so first of all, find the values of X and Y. Okay, perkara yang pertama, of course, kita nak tahu this one adalah I. Okay, so kalau awak nampak dia sama dengan 100, sama dengan 100, sama dengan 100, maksudnya 2005 ni adalah base, this one adalah current. So this one base, this one current, this one base, this one current. Okay, okay, so apa yang kita perlu cari adalah, yang pertama adalah X. Okay, kita nak mencari X. Kalau X, kita hanya lihat kepada item A sajalah. Okay, kita lihat pada item A. Okay, so therefore untuk mencari X, okay, kita kena menggunakan value yang adalah, okay, yang pertama 120 dengan 150. 120 ni untuk apa? Untuk I. 150 untuk apa? Untuk I. 120 I siapa? I 2008, 2005. 150 I siapa? I 2010, 2005. Okay, so I 2008, 2005 adalah 120. Dan juga I, okay, 2010, 2005 adalah 150. Okay, so therefore kita boleh tukarkan dia sebagai this one price. So kita gunakan P. So P8, P5 darab dengan 100, iaitu 120. Ini pun boleh ditukarkan menjadi P10, P5 darab dengan 100 sama dengan 150. Okay, therefore kita tahu, okay, kalau kita nak dia sebagai subjek, kita nak sebagai subjek, okay, so kita kena pindahkan 100 lah. So P8, P5, okay, sama dengan 120 bahagi dengan 100. This one pun sama, P10, P5 adalah bahagi dengan 100. Okay, kita pindahkan dia, pindahkan sebelah. Alright, so therefore kita dah dapat dekat sini dia punya subjek. Okay, kita nak mencari apa? Kita nak mencari 2010-2008. Okay, goal kita adalah I 2010-2008. Okay, kita nak cari this one, X kita. Okay, so therefore nak mencarinya adalah P10, P8, okay, darab dengan 100. Okay, 10, 8, 10 dan juga 8. Okay, dan yang di dalam kurungan, okay, kita buat atas dan juga bawah, darab dengan 100. So nak letakkan apa? Okay, kita letakkan yang sama lah. Okay, apa yang sama tadi adalah 5. So kita masukkan P05, P05. Okay, therefore P10.5 kita dah ada kat sini, 150 per 100, P0508. Okay, tetapi dia dah terbalik. So bila terbalik kita switch je lah. So 120 100 maksudnya 100 120. Okay, darab dengan 100. So kita akan dapat 125. Okay, 125.
Okay, so itu adalah, okay, sebab this one it is represent X. So therefore X equals to 125. Okay, ini price index 2010 2008 adalah X. So price index 2010 2008 adalah X. X adalah apa? 125. Okay, sekarang kita nak mencari Y pula. Sekarang ni kita nak cari Y. Okay, mudah saja, sama je macam tadi. Okay, nak cari Y. Okay, Y tu apa? Y itu adalah I. I apa? 10, 5. 10, 5. Okay, ini yang kita nak cari. Okay, goal kita. This is our goal. Okay, so menggunakan data yang diberikan, okay, hanya fokus kepada B saja. So 110 dengan 140. 110 ni adalah apa? I 2008 2005. 140 ni apa? I 2010 2008. Okay, so kita tulis dulu kat sini. I, okay, this one 2005, okay, adalah 110. Dan juga this one 140 ni adalah apa? I 2010 2008. Okay, iaitu 140. So therefore kita boleh convert dia sebagai P tadi. P, so P8 P5 darab dengan 100 sama dengan 110. So this one P10 kan, per dengan P8, okay, 8 darab dengan 100 ialah 140. Dan kita nak dia sebagai subjek, so kita pindahkan. Okay, pindahkan. Okay, so P08 P05 adalah 110 bagi dengan 100. P10 P08 adalah 140 bagi 100. Okay, and then goal kita tadi ialah mencari I1005. Okay, so therefore P10 P05 darab dengan 100. Okay, so this is our goal. And then apa yang kita kena buat? P10 ke atas dengan P5 dekat bawah. Okey, apa yang nak diletakkan di dalam kotak ini, apa yang nak diletakkan di dalam kotak adalah perkara yang sama, iaitu apa yang sama? 2008. Okey, so P08 P08. So therefore bila sama kita cancel, kita dah akan tetap dapat kita punya goal. Okey, so therefore P1008, okey, dah ada kat sini 140 100. P0805, okey, tak payah terbalik sebab memang dah exactly the same. So masukkan saja 110 100. Okey, darab dengan 100. Okey, so therefore this is equal to 154. Okey, so I105 adalah Y. I105 ni adalah Y. So I105 ni adalah Y. So therefore kita dapatlah Y kita 154. Okay, so itulah sahaja untuk hari ini perbincangan kita 10.1, iaitu index number. Kita akan berjumpa lagi selepas ini, bukan selepas ini, for the next video, okay, iaitu composite index. Okay, so see you.